Sebelum kita ke Kuru French Guiana, saya nak bersama dengan rakan saya, Jasmine Abu Bakar, langsung dari Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Jasmine, macam Jasmine cakap waktu kita test line tadi, Jasmine cakap meriahnya seperti awal pagi, maksudnya sekitar jam 10-11 pagi kemeriahan, walaupun sekitar baru pukul 4 lebih pagi ni. Mungkin Jasmine boleh kongsikan kemeriahan di sana dan difahamkan ada juga tetamu untuk ada perbincangan lebih lanjut lagi berkenaan dengan pelancaran satelit Miasat 3D hari ini. Jasmine. Terima kasih Ashraf. Saya tentunya ramai yang berada di rumah dan juga berada di studio dan WTC ini suasananya seperti jam 10 pagi macam Acak cakap, tak rasa langsung seperti jam 4 pagi. Kami pun sudah berada daripada sini daripada siang tadi hingga ke lewat malam dan pada hari ini saya berbesar hati kerana dapat bersama-sama involve dalam pelancaran Miasat 3D ini. Dan pastinya di sini pelbagai acara yang diadakan di Dewan Merdeka. Kita sebenarnya menunggu ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dan beberapa barisan menteri kabinet yang lain. Saya difahamkan Menteri Kesihatan Khadijah Jamaluddin dan sebagainya juga akan hadir pada pagi ini, bukan malam, pada pagi ini. Dan kita sebenarnya di dalam Dewan Merdeka juga dan di luar ruang Dewan Merdeka, pelbagai pameran juga ditunjukkan. Seperti yang berada di belakang saya ini adalah barangan ataupun perkakasan ataupun nanti orang yang lebih arif akan bercerita dengan saya mengenai Connect Me Now, di mana ini adalah salah satu peranti yang membantu untuk mereka yang berada di luar bandar contohnya untuk mendapat keterhubungan yang lebih baik. Baiklah. Maafkan saya hari ini bukan sahaja bersendirian. Seperti saya kata dengan Ashraf tadi, saya ditemani dengan orang yang lebih arif mengenai Miasat 3D dan sebagainya. Saya pada hari ini bersama Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad. Beliau adalah Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sirim Berhad. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Terima kasih sama menjemput saya. A very good morning. Very good morning to you as well. Very good morning. Baiklah, sebenarnya Datuk ni mempunyai banyak pengalaman yang cukup luas ya dalam bidang aero angkasa sebelum ini kerana pernah berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Aerospace Ventures dan juga pernah memegang pelbagai jawatan di Astronautic Technology Sdn Bhd. Dan beliau juga adalah perintis kumpulan jurutera yang terlibat dalam pembangunan satelit Miasat 1 di Hughes Aircraft Company, iaitu kini Boeing, dan beliau juga antara kumpulan yang mempelopori pembangunan satelit mikro pertama Malaysia iaitu TUNGSAT-1. Betul. Baiklah, yang dilancarkan ke orbit pada tahun 2000, lebih 22 tahun yang lalu. It's an honor to have you. Thank you. Thank you for having me today. Baiklah, hari ini adalah hari yang bersejarah. Saya pasti Datuk sendiri mempunyai pengalaman yang luas mengenai aero angkasa dan sebagainya. Kita nak tahu in layman terms dahulu, signifikan pelancaran Miasat 3D pada hari ini. Sebenarnya kita pada hari ini bila melancarkan Miasat 3D, sebenarnya dia menambahkan kapasiti internet ataupun broadcasting bagi orang ramai lah. Saya rasa itu the most significant aspect. The advancement of technologies allows us, especially for telecommunications, and many years ago when we don't have internet connectivities and when we don't have satellites, we don't have access to many things. But pada hari ini kita dah ada akses dengan teknologi daripada angkasa, satelit, dan boleh katakan semua rakyat Malaysia terutamanya dapat berhubungan, dapat mempunyai akses kepada maklumat at the fingertips. So saya rasa itu at the most important thing, dia connectivity kepada semua. And satu lagi, satelit ni dia memberi satu kelebihan berbanding dengan sistem-sistem lain di bumi. Dia tidak ada satu limitation mengenai distance. It's a distance insensitive. They can talk to many points from space. So it can be in the remote areas in Malaysia, you can be in the remote areas in the island in Malaysia, you are all connected. So itu saya rasa yang paling the biggest benefits of space communication for any countries. So countries like Indonesia, for example, lebih lagi manfaat sebab banyak island kecil-kecil. Tapi kita di Malaysia, the new MSAT 3D ini akan lebih memberi manfaat bukan saja di
penduduk di semenanjung Malaysia, tapi lebih Sabah Sarawak khususnya. Pasal dia connectivity masih lagi kurang. Dan saya yakin dengan pelancaran ini, dengan program Connect Me Now, jendela yang ada oleh Kerajaan Malaysia, akan memberikan lebih banyak lagi akses kepada maklumat untuk hari dengan online learningnya, dengan remote work from home-nya. So akan menjadi satu lagi lebih penting bagi semua orang lah. Itu. Jadi Datuk, kita bercakap mengenai masyarakat inklusif digital. Kadang-kadang kita gunakan perkataan yang terlalu besar, contohnya industri revolusi 4.0, Internet of Things, IoT dan teleperubatan. Ini semua orang kata sekarang ni adalah keperluan. Jadi signifikan dia kepada rakyat secara umumnya apabila kita bercakap mengenai yang besar-besar ini, adakah bagaimana kita nak fahamkan mereka pelancaran satelit ini benda basic sahaja, macam Datuk cakap tadi, komunikasi itu adalah penting. Jadi bagaimana agaknya kita nak mereka lebih memahami, kerana ketika ini ramai orang sudah tahu mengenai macam-macam. Jadi kesedaran itu bagaimana kita nak bagi tahu kepada mereka, okay, this is important, ini akan membantu anda, kerana kadang-kadang kita takut mereka tidak mahu menerima kemudahan yang ada dan sebagainya tu. Saya rasa dari segi awareness kepada orang ramai, kepada rakyat, saya rasa dah umum mengetahui pentingnya satelit. Contohnya online marketing, salah satu lagi akses daripada satelit juga. Dulunya mungkin we never heard of internet marketing or online marketing. Tapi pada hari ini mungkin the blessing of pandemic also. Right. Almost everybody is online, Right. whether they are buying certain things or they're selling certain things. Right. So and the advancement of technologies, especially from space, allows this sort of access to be made much easier to the people on the ground. Dan bagi saya, lebih ramai orang yang menggunakannya. Saya rasa ramai orang dah tahu pentingnya akses teknologi dari satelit ni, tapi dia mungkin tak faham it comes from the satellites. Yeah. Because they take it for granted. Yeah. Macam kita ada electricity hari ini, kita ada telefon, kita tak tahu where it comes from. Correct. Because it is around us. So maybe the older generation lebih memahami sebabkan dia tidak ada those teknologi dulu. The younger generation dia tahu memang dah ada. And kalau saya ingat masa zaman saya kecil-kecil dulu, we cannot even differentiate between the parabola and the satellites. Dah ingat dulu parabola tu adalah satellite, tapi dia cuma receiving data from the satellites. Yeah. So I think the advancement, the knowledge, and the younger people know so much more. And hari ini saya rasa budak sekolah memang dah tahu what is a satellite, and we don't have to explain to them anymore. Dia punya knowledge, awareness dah melangkaui. And you mentioned about this fourth IoT, and it becomes much more important that you have space infrastructure that completes the entire ecosystem for the countries. Because Malaysia cannot operate Yes. as a silo anymore. Right. Because we are part of the global village. Right. So we're connecting with everybody, and what connects us is the satellites. Right. So this connectivity to me is not a choice anymore, but it is something that must have for all the countries. And it's also a need, ya, Tok. It is need for all. Kalau kita dapat recap balik, tadi Datuk pun kata pasal apabila kita melalui PKP pada ketika itu, ramai yang sedar bahawa internet ini penting, hubungan dengan dunia luar itu penting. Kita tu juga telah melalui pelbagai orang kata pengalaman apabila kita bercakap mengenai kawasan-kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Sebagai contoh, kita bercakap mengenai iktibar dari pengalaman adik Viviana Musibin. Beliau berada di Pitas, Sabah. Tidak silap saya, dia adalah pelajar UMS. Yang perlu melakukan peperiksaan, terpaksa panjat pokok untuk dapat internet. Itu adalah antara iktibar yang kita ambil supaya tidak ada anak-anak dan juga pelajar-pelajar di luar sana yang terpaksa melalui perkara itu. Jadi Datuk, are we catching up enough? Are we getting there enough? Cepat atau tidak? Ataupun kita perlu step upkan lagi secepat yang mungkin? Bagi saya, kita kena step up lagi Right. the game plan to make this accessible to people. Sebabkan biasanya saya ke Sabah Sarawak, when I was last in Sarawak pun kita tengok akses kepada internet masih lagi limited. Yeah. Mungkin kita di Semenanjung kita rasa this is granted, we have internet everywhere and anywhere. Tapi in many remote areas in Sarawak, especially in Sabah, juga macam adik bilang tadi, masih belum dapat akses lagi. Yeah. In one place dekat Sarawak yang saya pergi baru-baru ni di Kanowit, near Cebu, and people are still sharing a very limited bandwidth.
teachers are complaining that they're able to upload their punya reports to the kementerian, and they are so stressful. Dia dapat surat tunjuk sebab because they are not able to deliver the report on time, and we must give them the tool to the childrens, to the teachers, and to the publics. And I think the government doing this as the initiative banyak dah buat, tapi somehow we must increase kita punya efficiency, cara kerja kita. We must make sure that every single Joe on the beach or every single Joe dalam rumah-rumah panjang mendapat akses kepada internet, kepada maklumat di mana-mana saja. Datuk, bila kita bercakap mengenai kawasan pedalaman dan sebagainya, salah satu yang inisiatif yang telah dilancarkan adalah Connect Me Now. Contohnya di mana sesebuah perkampungan itu dapat berkongsi bandwidth macam Datuk cakap. Bagaimanapun, adakah apabila saya tidak pasti sama ada adakah dilakukan satu research di mana contohnya populasi di situ sekian bandwidthnya dan sebagainya, dan adakah kita tahu bahawa itu mencukupi dan tidak mencukupi? Adakah kita perlu ambil berat mengenai penggunaan dan sebagainya? Kerana kita tahu apabila saya sendiri pun ke Sarawak, ada juga mereka yang berduduk di rumah panjang yang nak juga menjual barangan-barangan mereka secara online dan sebagainya. Apabila ditanya, dia kata, oh, saya kena pergi ke luar, naik sampan dulu 45 minit, baru ada line dekat tepi jalan, baru dapat upload gambar dan contoh sebagainya. Adakah kita perlu juga mengambil berat apakah jenis penggunaan yang perlu, kerana kekuatan internet itu adalah sesuatu yang penting bagi mereka juga? Saya rasa itu satu perkara yang penting. Saya yakin dalam Connect Me Now memang kita dah ada dia punya kajian pasaran dia, kajian penggunaan bagi bandwidth yang diperlukan. Bandwidth ni saya umpamakan sebagai satu lebuh raya. Mungkin lebuh raya Utara Selatan contohnya, dulu mungkin kosong, lengang. Tapi bila pertambahan kenderaan, dia menjadi jam. Sama je dengan bandwidth ni. Hari ini mungkin kita punya penggunaan agak kita boleh pakai, tapi the moment semua orang akan log into connectivity, bandwidth tersebut, highway tersebut dia jam. Jadi kita nak pastikan dia tak jam. Dan dalam masa 3D ini yang saya tahu mempunyai kelajuan yang lebih pantas dan bandwidth yang lebih besar. So highway dia lebih besar. So lebih ramai orang boleh masuk ke mana saja. Walaupun dia banyak lorong sekarang ni. Walaupun dia di remote areas ataupun dia di bekas bandar, dia dapat same highway. So insya-Allah saya rasa masalah access is not an issue anymore. Dan saya yakin sebabkan sekarang ni it's time to speed, time to market. And speed to market bagi macam tadi Jasmine kata mengenai rumah panjang yang nak menjual barang-barangnya, dan kita nak pastikan semua boleh menjual barang-barangnya dengan cepat. Bukan dekat di Malaysia, dia boleh menjual di global. So Malaysian are now going global. We're selling every single things. And I was talking to a friend recently, menjual baju kelawar kita, kaftan kita tu di Amerika Syarikat. Jadi hot selling item pada hari ini. And kita beli dengan berharga yang agak murah. Dan can you imagine selling this sort of kaftan di Amerika Syarikat dengan harga yang lebih mahal, dan menjadi satu is an income for the country. Correct. So this is something new that was never think of many years ago. Tapi tu bila kita bercakap ni benda-benda kecil seperti itu, kaftan contohnya itu, kita bukan saja mahu hubungkan mereka yang menjual kepada pelanggan, tapi bila kita bercakap mengenai itu, mereka juga memerlukan contohnya postage. Mereka memerlukan contohnya video-video untuk di-stream dan sebagainya. Jadi keperluan internet ini ataupun keterhubungan untuk mereka yang berada di luar bandar, bukan sahaja di luar bandar, di bandar juga adalah penting. Tapi saya nak tanya Datuk, ini adalah pelancaran bukan yang pertama dilakukan. Jadi kita nak tahu juga perkhidmatan satelit yang sedia ada pada ketika ini sebelum pelancaran Miasat 3 ni cukup atau tidak, dan jika pelancaran Miasat 3D ni berjaya, insyaAllah kurang daripada setengah jam lagi, game changer, limitasi kepada perkhidmatan ini pula bagaimana? Bagi saya, the game changer bagi this satellite sebenarnya adalah dia punya bandwidth dia. Dan satu lagi yang what was not provided before dalam the previous satellites, the high speed, high throughput satellites. Dia ada satellite connectivity. Dulu tidak ada satelit internet, tapi sekarang ni ada satelit internet. Yang this is yang belum ada yang sebelum ni. Dulu internet banyak dipakai oleh terrestrial sahaja. But now you can get satellite from internet from the satellites. So it is faster. Bila daripada satelit dia tidak ada lagi isu connectivity tersebut. Pasal dia boleh anywhere, anytime access dia.
Dan saya rasa dengan this Connect Me Now, the tema dia nak connect everybody in Malaysia at any time. Saya rasa this is the main differences. Pelot yang dibawa tu adalah pelot yang berbeza daripada sebelum-sebelumnya. So masa sebelum ni tak bawa pelot tersebut. Atau muatan yang bawa adalah muatan bagi internet ni. Dan dia menjadi satu pesaing bagi satelit Starlink yang akan dilaksanakan juga sebenarnya. So this is their competition dia. So for Malaysia we have our own Starlink oleh Malaysia 3D pada hari ini. Saya apabila dengar ni, anak saya mempunyai interest. Kita pergi di Amerika Syarikat, pergi the Aerospace Museum. Jadi bila kita cakap mengenai anak-anak di Malaysia pula, kita tahu Datuk juga pernah terlibat dengan the first Malaysian to go on space pada ketika itu. Bagaimana pula program-program untuk kita mendidik anak-anak kita supaya ada minat dalam bidang aeroangkasa tu, mungkin Datuk boleh kongsi sedikit. Saya rasa kita perlu punya program-program lagi. We need to have a continuous program for aerospace ni. Over the last many years kita ada program tapi tak cukup banyak. And dia tak cukup kuat untuk memberikan sokongan minat pada anak-anak kecil. Kita nak jadikan satu motivasi bagi anak kecil ni supaya dia minat pada STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Dan this is the country is built upon STEM. The future of the country is built on STEM. Jadi kalau kita ada program yang lebih kerap, dan this is the first satellite kita launch after 8 years. Yep. So kita dah lama sangat kita punya kekosongan kita. Jadi orang dah lama lupa dah. Mungkin anak yang lahir baru ni mungkin there's a new satellite to be launched, tapi dia lupa dah banyak satellite to be launched. Yep. So we need to, kalau boleh kita ada lepas ni, this is like komunikasi, kita lancar satellite remote sensing, satellite navigasi, program angkasawannya. So we need to have many programs to keep people excited. And you see kalau Jasmine tengok di negara-negara maju, Amerika Syarikat, Eropah, the launch of satellite is done almost every month. So they keep people excited almost on a monthly basis. We cannot be excited on a 10-year punya basis, tak boleh. Terlalu lama. Terlalu lama sangat. Jadi kita hilang dia momentum tersebut. Dan bagi mana it is never too late to be excited again lah. InsyaAllah saya yakin dengan anak-anak muda pada hari ini yang datang, I like to see more and more young people involved in the future of aerospace industries in Malaysia. Datuk, bila kita cakap mengenai interest tu, first things first, kalau kita mahu kanak-kanak dan sebagainya untuk mengetahui mengenai aeroangkasa dan sebagainya, first landing page dia orang pergi tu di mana dulu tu? Di Malaysia, the first landing page nak pergi adalah Planetarium Negara. Di situ dia boleh melihat replika bagi satelit-satelit yang dilancarkan, Teongsat, Razaksat, dan dia boleh melihat replika bagi kenderaan pelancar Falcon yang digunakan bagi melancarkan satelit Razaksat. Dan di situ dia boleh melihat replika bagi angkasawan, dia boleh melihat bagi bagaimana perasaan bagi berada dalam microgravity. So this is the first experience to be inspired. And then ada IMAX theater. So they can experience many things yang dia boleh rasakan dia close to macam Smithsonian di Amerika Syarikat. This is our mini version of Smithsonian lah basically. And then you can go Pusat Sains Negara. So these are the two. And then in other places, di Terengganu ada PSKT, Pusat Sains Kreativiti Terengganu. Di Sarawak pun ada Planetarium Negeri dia. So I think the interest is there within the state, but we need to step up the game to make sure that nobody is left behind and everybody is in the know that this is an important agenda for the countries. Because we talk about moving forth IR, IoT, and at the end of the day, the connectivity is space. This is the next frontier. Whether we like it or not, this is frontier that kita tak boleh miss out as a country. And insyaAllah saya harap this program will give an eye opener juga, bukan dekat rakyat, tapi kepada kerajaan juga. The importance of going to space. Because this is a new, you create new wealth and new economics. And this satellite is not cheap. This is in the range of $1 billion punya satellites. But the return is not just in terms of monetary, Right. but in terms of the benefits to the people. And hari ini saya kata dengan like I said again, I cannot stress important enough when we do this online punya work from home. Many years ago, we thought that it is so difficult. Right. But almost everybody can opt to work from home.
Kenapa? Sebabkan dia ada internet connection yang begitu baik. Ya. And dia transmit video yang lebih baik. Dia can upload file yang lebih besar. Ya. So this has been made possible and being accelerated due to pandemic. Ya. Without which people akan tak mau buat. Ya. So they are being forced to do it. Ya. So to me, in fact anak-anak muda pun, anak-anak sekolah, they used to be going to school, Yeah. then they use on PDPR lah dan sebagainya, and they are using gadgets like, and nobody taught them how to use gadget. True. Tapi dia tahu menggunakan gadget. Yeah. So they got that inclination. Unlike budak-budak kecil zaman dulu. So now the Exposure. the kids today, they have different exposure. So we must accelerate their learning process. Ya. Ah, Sebab kalau tidak nanti dia terbantut itu. dia terbantut. Sebab kita sudah dedahkan kepada mereka ini dan itu dan sebagainya, tetapi tak ada the next step to it. Jadi kita cakap mengenai itu juga, macam Datuk cakap tadi, work from home ni. Pada ketika ini kita sudah beralih kepada fasa endemik. Tetapi banyak syarikat-syarikat yang masih mengekalkan sistem work from home. Dan ini boleh berlaku kerana internet yang bagus dan sebagainya, konektiviti yang elok, dan juga mindset mereka yang pada ketika ini, tenaga kerja pada ketika ini yang boleh dipercayai, tanggungjawab itu ada. Jadi kita nak tahu, apabila kita bercakap mengenai itu juga, tadi kita imbas kembali mengenai tenaga, orang kata bakat tempatan yang ada daripada anak-anak muda ini. Kita tahu jika mereka diberi peluang dan diberi ruang untuk mempelajari benda-benda yang baru, contohnya aeronautics dan sebagainya, kita tidak tahu sama ada ke tidak support system itu. Adakah kita okey Datuk di Malaysia untuk support mereka yang mahu mempelajari benda-benda sebegini supaya dapat give back to the government and give back to the country dan sebagainya itu? Sebenarnya bagi saya, Jasmine, we have the ecosystem in the countries. Kita ada dari segi universitinya, kita ada education system yang allows people to advance in bidang-bidang yang was not even think about many years ago. Dalam aerospace-nya, dalam satellite-nya dan pelbagai lagi. Dan mungkin the market size is still small in Malaysia. Malaysia ni sebuah negara kecil, 34 million population compared to our neighbours, compared to the bigger countries. But saya dalam bidang angkasa, kita melihat the world is our workplace. Bukan lagi di Malaysia. We can work in Dubai, we can work in London, we can work in the States. And the travelling has also advanced so much. Then you can live in London and you can visit your children 13 hours flight saja. So to me, you can live anywhere, you can still contribute back to Malaysia. You don't have to work in Malaysia to contribute back to Malaysia. You can work anywhere, yet become a good Malaysian citizens. You can advance the knowledge, the economies, and to me, Malaysia must be prepared to be the global citizens of today. And itu baru di Amerika Syarikat dia bercakap mengenai menjadi global citizen of the universe. Right. People living in different planets. So kita, are we prepared to go to different planets pula? Yeah. Macam Elon Musk nak pergi ke Mars. Are we prepared to go to Mars? Be part of that colony? Yeah. So this is the new thinking that we must encourage, we must inculcate in our young people in Malaysia. Baiklah, mungkin saya sebentar, kita sebenarnya baru saja menerima ketibaan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga beberapa menteri kabinet yang lain, antaranya Tan Sri Anwar Musa, dan juga mereka sekarang pada ketika ini sedang menyaksikan sedikit pameran yang berada di World Trade Center seperti yang ada di belakang saya, dan saya masih lagi berbincang sebersedikit, bukan sebersedikit sebenarnya, dah in-depth, sangat-sangat in-depth sama Datuk Dr. Ahmad Sabirin Arsyad. Kita akan bersama Datuk lagi insya-Allah selepas ini, namun saya akan ke Ashraf Hasnan dahulu di Bukit Jalil.